Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia bab ke-26. Yeremia dibawa ke pengadilan. Mari kita bermula. Sebaik sahaja Yoyakim putera Raja Yosia menjadi Raja Yahuda, Tuhan berfirman kepada aku, pergilah berdiri di halaman rumah aku dan berucaplah kepada orang dari kota-kota Yahuda yang datang beribadat di situ. Istiharkanlah semua yang aku perintahkan kepada kamu. Jangan kurang sepatah kata pun. Mungkin bangsa itu mahu mendengar lalu berhenti berbuat jahat. Jika demikian, aku tidak akan melaksanakan rancangan aku. Aku tidak akan membinasakan mereka kerana perbuatan jahat mereka. Tuhan menyuruh aku berkata kepada mereka, demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan telah memberitakan perintah supaya kamu mesti taat kepada aku dan mematuhi hukum yang telah aku berikan kepada kamu. Kamu mesti juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba aku, iaitu para nabi-nabi yang terus-menerus aku utuskan kepada kamu. Tetapi kamu tidak pernah mendengarkan mereka. Jika kamu tetap membantah, aku akan memperlakukan rumah aku ini seperti aku telah memperlakukan Silo, sehingga semua bangsa di dunia menggunakan nama kota Yerusalem sebagai kutuk. Para imam, nabi dan segenap rakyat mendengar segala yang aku katakan di rumah Tuhan. Segera setelah aku selesai mengisytiharkan segala perkabaran Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka menangkap aku sambil berseru, engkau mesti dibunuh. Mengapa engkau berani berkata demi nama Tuhan bahawa rumahnya ini akan menjadi seperti Silo dan bahawa kota ini akan dimusnahkan dan menjadi tempat yang tidak didiami lagi. Kemudian orang ramai berkerumun di sekeliling aku. Ketika para pemimpin Yahuda mendengar apa yang telah berlaku, mereka tergesa-gesa keluar dari istana, lalu pergi ke rumah Tuhan dan duduk di pintu gerbang baru. Para imam dan nabi berkata kepada pemimpin-pemimpin itu dan kepada rakyat, orang ini patut dihukum mati kerana dia telah mengeluarkan kata-kata yang menentang kota kita. Kamu sendiri telah mendengarnya. Kemudian aku berkata, Tuhan telah menyuruh aku mengisytiharkan segala perkabaran yang menentang rumah Tuhan dan kota ini seperti yang telah kamu dengar. Oleh itu, kamu harus mengubah cara hidup dan perbuatan kamu. Taatilah Tuhan, Allah kamu, supaya dia membatalkan rancangannya untuk menimpakan bencana atas kamu. Ayat 14, bagi diri aku dalam kuasa kamu. Lakukanlah apa sahaja yang adil dan benar menurut pendapat kamu. Tetapi ingatlah, jika kamu membunuh aku, kamu dan penduduk kota ini berdosa kerana membunuh orang yang tidak bersalah. Tuhan yang mengutus aku
Tuhan yang mengutus aku untuk memberikan amaran itu kepada kamu. Kemudian para pemimpin dan rakyat berkata kepada para imam dan nabi itu, orang ini berucap demi nama Allah. Orang ini berucap demi nama Tuhan Allah kita, dan dia tidak sepatutnya dihukum mati. Selepas itu, beberapa orang antara orang tua-tua bangsa itu maju ke hadapan dan berkata kepada semua orang yang berkumpul di situ, ketika Raja Hizkia menjadi Raja Yahuda, Nabi Milka dari Moreset memberitahu rakyat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan runtuhan, dan bukit rumah Tuhan akan menjadi hutan. Raja Hizkia dan penduduk Yahuda tidak membunuh Milka. Sebaliknya, Raja Hizkia takut akan Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan. Oleh itu, Tuhan membatalkan rancangannya untuk menimpakan bencana kepada mereka. Sekarang pula, kita hampir mendatangkan bencana yang dahsyat kepada diri kita sendiri. Seorang lelaki lain yang bernama Uriah, anak Semaya dari Kiryat Yerim, juga pernah berucap demi nama Tuhan untuk menentang kota dan bangsa ini, seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama dengan askar-askar dan para pegawainya mendengar ucapan Uriah itu, raja berusaha untuk membunuh dia. Tetapi Uriah mendengar hal itu, lalu dia lari ketakutan dan pergi ke Mesir. Tetapi Raja Yoyakim menyuruh Elnatan anak Akbor bersama dengan beberapa orang lain pergi ke Mesir untuk menangkap Uriah. Mereka membawa dia kembali kepada Raja Yoyakim. Kemudian raja menyuruh orang membunuh dia. Lalu mayatnya dibuang sahaja di tanah perkuburan orang awam. Tetapi aku mendapat pertolongan Hikam anak Safan. Oleh itu, aku tidak diserahkan kepada rakyat untuk dibunuh. Ya, Tuhan telah mengutus ramai nabi-nabi untuk mengkabarkan firman Tuhan supaya bangsa-bangsa dan umat bertaubat dan mengikut cara hidup Tuhan. Tetapi banyak dan ramai nabi-nabi dibunuh kerana rakyat dan raja tidak mahu mengikut perintah Tuhan. Ya, ini berlaku banyak kali, dan kali ini Yeremia dibawa ke pengadilan. Ya, sekian, terima kasih. Shalom.